Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah yang berada di luar sana, cucu-cucu Mak Jah yang tercinta. Mak Jah sentiasa berdoa kepada Allah, semoga anak-anak dan cucu Mak Jah sentiasa sehat walafiat, dipermudahkan segala urusan, diperbanyakkan rezeki, dipanjangkan umur, dan sentiasa ceria dan tenang. Dan yang paling penting ya anak-anak semua, semoga kita sentiasa mendapat redha dan rahmat Allah, kerana itu yang paling penting dalam hidup kita ni ya anak-anak. Apapun, kita sentiasalah bersabar dalam menghadapi ujian hidup yang Allah telah takdirkan kepada diri kita, kan? Ya, seperti biasa kita berjumpa lagi dan Mak Jah sangat gembira, sangat seronok dapat berkongsi cerita dengan anak-anak semua di luar sana. Dan Mak Jah mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana anak-anak Mak Jah di luar sana sanggup meluangkan masa mendengar celoteh-celoteh Mak Jah, mendengar cerita-cerita Mak Jah, kerana ini saja yang dapat Mak Jah kongsikan ya anak-anak. Sementara orang kata kita hidup di dalam dunia ini, kita berkongsi pengalaman, kita nasihat menasihati, itu saja yang kita mampu lakukan ya. Dan seperti biasa anak-anak, seperti biasa minggu ini Mak Jah akan berkongsi cerita mengenai sebuah filem. Filem ini filem barat, iaitu sebuah filem Itali yang Mak Jah lakonkan, dan penggambarannya di Sarawak. Tapi proses untuk kalau kita nak berlakon cerita-cerita luar ni anak-anak, dia agak susah sikit lah. Kita kena pergi audition ataupun uji bakat. Dan uji bakat dia tu berperingkat-peringkat. Dia ada ramai, dipanggil orang ramai, lepas tu top 5, top 3, lepas tu kalau ada rezeki kita dapat. Jadi proses dia tu bermula bila kawan Mak Jah kata ada sebuah filem luar ni, filem Itali, dia nak buat penggambaran di Malaysia, iaitu di Sarawak. Jadi Mak Jah pun mengambil kesempatan itu, pergi audition dia di sebuah hotel di Ampang kalau tak silap Mak Jah. Jadi Mak Jah pun pergi dengan suami Mak Jah. Pergi, lepas tu jumpa dengan orang tu, jadi dia pun pasang kamera dia pun uji bakat. Tapi uji bakat tu dalam bahasa Inggeris. Jadi Mak Jah tak tahulah kan. Mak Jah ingat cerita ni dalam bahasa Inggeris, walaupun sebuah filem Itali, tapi Mak Jah ingat dalam bahasa Inggeris. Jadi dah berlakon semua, dia pun dah tangkap gambar. Lepas tu kita akan tunggulah keputusan dia, mungkin seminggu daripada tu, kerana dia mungkin nak pilih lagi siapa-siapa yang dia kehendaki lah. Jadi Mak Jah pun saja je nak cuba nasib kan. Sebab sebelum ni Mak Jah tak pernah lagi berlakon filem luar, cuma filem tempatan, filem kita saja. Jadi Mak Jah pun tunggu sekali dia telefon suruh datang lagi. Dia kata anda telah berjaya. Jadi Mak Jah pun bersyukur kepada Allah banyak-banyak kan. Teringin kan nak berlakon filem luar negara.
Jadi Mak Jah pun pergilah jumpa balik dengan orang tu. Jadi dia pun tunjuk skrip. Tara. Macam tu ya anak-anak. Dia tunjuk skrip dekat Mak Jah. Nah, dalam bahasa Itali. Jadi Mak Jah pening. Sebab Mak Jah tak tahu satu patah perkataan pun Mak Jah tak boleh cakap Itali. Cakap Inggeris tu boleh lah. Alhamdulillah lah, sikit-sikit kita boleh lah rangkak-rangkak kan. Tapi ini dalam bahasa Itali. Jadi Mak Jah macam nak buat ke tak nak ke filem ni kan. Sebab dia ada satu skrip dalam bahasa Inggeris dan satu skrip dalam bahasa Itali. Jadi Mak Jah pun macam apa ni, memang tak faham langsung. Memang kosong. Jadi Mak Jah fikir balik, kalau aku tolak penat je aku pergi audition, macam tu. Jadi Mak Jah pun kata, ni saya tak pandai berbahasa Itali, Mak Jah cakap kan. Jadi dia kata tak apa, dia bagi satu cikgu. Yang cikgu tu pun bukanlah setiap hari dia ajar, adalah 2-3 hari je dia ajar saya. Dan juga dia bagi video, itu jam kalau tak silap Mak Jah, filem ni dibuat pada tahun 2000. Lebih kurang macam tu lah. Jadi dia tak ada macam sekarang ni handphone semua tak ada, kita boleh rakam apa semua tak ada. Dia bagi video masa tu dan kita pasang lah dekat rumah. Dialog-dialog yang Mak Jah kena berlakon tu semua dia ajar macam mana nak buat sebutan dia tu. Kita panggil artikulasi dia macam mana kan, sebutan-sebutan dia. Jadi dalam masa dekat seminggu lebih kot, dalam 10 hari, Mak Jah kena hafalkan semua dialog dia. Dan cikgu yang nak ajar Mak Jah tu, dia cuma datang di lokasi. Dia akan bagi Mak Jah tutor lah, macam tuition. Tapi masa di lokasi, maknanya lagi 2 atau 3 hari sebelum syuting, Mak Jah kena ada dekat lokasi di Sarawak dan dia ajar Mak Jah masa di situ. Jadi proses untuk menghafal dia sangat mencabar anak-anak. Memang mencabar sebab bahasa ni bukan bahasa kita. Dia macam lebih kurang lah macam kita nak hafal ayat Quran kan. Macam tu lah. Kita tak faham. Memang ada skrip dalam bahasa Inggeris, tapi sebutan dia tu memang susah. Tapi Mak Jah sahut juga cabaran tu, kerana Mak Jah rasa kita kena cuba selagi yang mampu. Jadi Mak Jah pun cuba sebaik mungkin. Jadi Mak Jah pun diterbangkan ke Sarawak untuk syuting. Jadi syuting dia banyak juga pelakon Malaysia, ada pelakon India, ada pelakon Cina. Sebab cerita ni dia, kalau tak silap Mak Jah, 80% di Malaysia. Dia banyak buat syuting di Petaling Street dan juga di Sarawak dan juga di sekitar Malaysia lah. Dia cerita ni dia berbentuk road movie, anak-anak. Kalau anak-anak tahu, road movie ni adalah sebuah filem yang dia dalam perjalanan. Okey, cerita ni kalau dulu tajuk dia adalah Ababu Morto. Ababu tu bapa, for my dead father. Jadi cerita dia bapa dia yang telah meninggal dunia. Cerita dia, sinopsis cerita dia ya anak-anak, begini. Cerita dia 3 orang, 2 orang lelaki dan seorang wanita, pelakon Itali yang Mak Jah pun tak kenal lah diorang. Mereka ini datang ke Malaysia mencari bapa dia. Dan dalam cerita tu bapaknya adalah womanizer. Womanizer tu kaki perempuan lah. Dia banyak kahwin dengan perempuan-perempuan tempatan di Malaysia ni. Dia kahwin dengan orang ni. Dan salah seorang yang dia kahwin adalah Mak Jah. Tetapi watak lelaki tu dia dah matilah. Dia tak wujud lah. Jadi dia tak ada kena-mengena Mak Jah lah. Jadi Mak Jah kononnya dalam cerita tu janda lah. Mak Jah
dalam cerita tu Mak Jah ni kononnya anak tiri Mak Jah 3 orang ni nak datang jumpa dengan Mak Jah untuk mencari ke mana bapa mereka pergi. Dia nak tahu apa berlaku kepada bapa mereka. Jadi dalam perjalanan tu dia penggambaran dia dilakukan di Sarawak, di Cultural Village ataupun Kampung Budaya Sarawak, di mana Mak Jah tinggal betul tidak jauh daripada lokasi yang Mak Jah syuting tu adalah di sebuah hotel. Hotel tu masih ada sekarang. Jadi Mak Jah tak naklah sebut nama dia kerana nanti sekejap lagi kita akan ceritakan bab-bab misteri di situ ya. Jadi dia orang barat ni mereka ada bajet yang besar kan. Dia sediakan Mak Jah sebuah kereta dengan driver. Jadi Mak Jah dengan suami Mak Jah ni cuma naik kereta dan terus pergi ke lokasi. Jadi merasalah sekejap jadi orang kaya ya anak-anak. Jadi macam seronoknya jadi pelakon antarabangsa. Kita merasalah dilayan bagaikan superstar. Itu baru betul-betul layanan artis. Kalau artis-artis barat mereka layan artis-artis begitu dengan ada seorang sebiji kereta, ada driver, nak mana-mana kita nak pergi. Lepas tu Mak Jah ni tapi sebelum Mak Jah terima job ni, Mak Jah pastikan dulu yang cerita ni dia tidak melanggar batasan Islamik. Manalah tahu kan anak-anak sebab cerita barat ni mereka tak pandai sangat budaya kita. Jadi Mak Jah tengok yang paling penting Mak Jah pastikan adalah kostum dia. Sebab Mak Jah tak naklah benda-benda yang mengarut. Tapi Mak Jah dah tengok, dah refer semua dia punya scene ada ke kena apa-apa adegan dengan orang putih ni kan. Tak ada. Mak Jah cuma bercakap saja dan tidak ada bersentuhan apa-apa pun. Dan pakaian Mak Jah dalam cerita tu dia lebih kurang macam baju kebaya pendek. Kain dia pun dia buat daripada puak kumbu dan dia ada kain sarung, ada jadi sopan lah cerita tu. Tapi cerita ini tidak dimainkan di Malaysia anak-anak, dia di Itali saja. Dan Mak Jah dengar daripada kawan Mak Jah cerita ni agak mendapat sambutan yang hebat jugalah di Itali. Dia sebuah cerita yang adventure lah macam tu. Jadi bermulalah Mak Jah pun syuting lah. Jadi Mak Jah dalam cerita ni Mak Jah memainkan watak seorang orang Sarawak, orang Dayak. Tapi Dayak yang macam mana dia tak ada mention apa-apalah. Cuma dia cakap dalam bahasa Itali sebab dia pernah kahwin dengan orang Itali dan dia bercakap dengan anak-anak tiri dia 3 orang tu dalam bahasa Itali. Jadi kalau anak-anak dengar Mak Jah masih ingat sikit lah. Betul kan tahu kalau salah dialog dia berbunyi macam gini lah. Bila anak dia tu tanyalah ada satu pertanyaan tu ni, dia tengok gambar. Jadi Mak Jah pun tunjuk gambar tu balik pada dia. Mak Jah pun dialog, dia kata Mak Jah punya dialog, eccolo vostro fratello ora presta servizio nella Marina Federale. Gitulah anak-anak itu yang sikit tapi mungkin betul ke tak betul Mak Jah pun tak tahu. Tapi itulah lebih kurang bunyi dialog bahasa Itali itu. Jadi Mak Jah pun syuting biasalah dari pagi ke malam selama seminggu kalau tak silap Mak Jah. Kerana Mak Jah dalam cerita tu tak adalah banyak scene sangat kan. Kita watak-watak sampingan saja dalam 10 scene, gitulah lebih kurang 6-7 scene mungkin. Tetapi yang ada banyak dialog dia adalah 3 scene. Yang lain tu dia tolong dia orang, dia macam tu lah. Jadi salah seorang pelakon Malaysianya yang Mak Jah kenal adalah Pak Hamid Gurka. Dan dia betul-betul duduk bersebelahan dengan bilik Mak Jah.
Bilik ni memang 5 star lah ya anak-anak, dan di bawah tu cerun tu ada laut. Dia ada laut, dia ada swimming pool, makan dia mewah, buffet pagi-pagi. Bila kita turun bawah aja macam-macam makanan ada ya anak-anak. Dan memang kalau orang kata inilah betul-betul layanan dia orang tu, sebab dia orang ada bajet yang besar. Jadi bila pagi-pagi nak pergi syuting, orang putih ni pun dia jumpa Mak Jah, dia cakap, "Halo Donna, buongiorno." Mak Jah, buongiorno. Come sta signor? Signora tu macam perempuan lah. Okey, jadi bila dah syuting dia 3 hari, ini yang Mak Jah nak cerita ni. Mak Jah sepanjang seminggu tu, mungkin seminggu lebih dekat Sarawak tu, Mak Jah memang suruh suami Mak Jah ambil cuti. Sebab temankan Mak Jah. Mak Jah memang tak nak seorang-seorang, sebab cerita orang barat ni kita tak tahu. Tapi Mak Jah ada bersama dengan suami Mak Jah ke mana saja. Di lokasi pun dia akan tunggu Mak Jah. Okey. Jadi pada malam, seingat Mak Jah, pada malam 2 hari sebelum nak habis syuting, okey, Mak Jah habis syuting tu malam. Jadi bilik tu memang cantik lah, memang 5 star ya. Jadi suami Mak Jah ni dia pun dah baring dah nak tidur. Kita habis syuting dalam mungkin agak lewat jugalah 11-12 macam tu. Jadi Mak Jah ni, kita bila penat-penat kita susah nak tidur kan anak-anak. Jadi Mak Jah ni pun dia ada sliding door tau. Buka sliding door. Betul-betul bilik Mak Jah ni menghadap laut. Memang cantik. Jadi betul-betul bila menghadap laut tu, dia memang nampak Gunung Santubong. Ini yang Mak Jah nak cerita ni. Gunung Santubong, dan juga kan kalau dekat Sarawak dia famous dengan cerita Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang. Okey, jadi Mak Jah tengok, Mak Jah ni macam telah terpukau. Telah terpukau tengok gunung tu, dia memang bentuk macam perempuan tidur. Dan Mak Jah tengok, lepas tu Mak Jah pun berdialog. Mungkin tanpa sedar Mak Jah berdialog, "Alah, hai cantiknya kau Gunung Santubong." Gitu dialog Mak Jah kan. Tengok gunung tu dengan air laut macam tu kan. Jadi Mak Jah pun tutup sliding door tu. Mak Jah pun nak tidur. Apabila habis dialog Mak Jah yang cakap macam tu, Mak Jah dah rasa lain macam dah. Ini apa bau wangi ni? Dia macam ada satu asap tau. Asap tu bukan kuat sangat. Dia macam sikit aja dekat bilik Mak Jah. Tapi dia ada bau yang sangat wangi anak-anak. Bau dia, bau macam bunga yang Mak Jah tak boleh nak describekan bunga apa, tetapi sangat wangi. Dan wangi dia tu, dia menusuk ke hidung Mak Jah. Dan asap tu macam seolah-olah dia buat Mak Jah hayal tau. Dia macam, kenapa aku jadi macam ni? Dia macam kita macam orang mabuk kan. Jadi Mak Jah pun macam, kenapa bau kuat? Mak Jah rasalah suami Mak Jah ni dia macam dia dah tidur dah. Jadi Mak Jah macam tak ni Mak Jah pun macam pergi ke katil Mak Jah, nak baring, nak tidur. Jadi Mak Jah macam bau tu masih ikut lagi tu. Lepas tu Mak Jah rasa, Mak Jah seingat Mak Jah baring. Mak Jah baring. Lepas tu Mak Jah dah lupa dah anak-anak. Tapi yang Mak Jah tahu, yang Mak Jah sayu, Mak Jah dengar orang azan kan anak-anak. Perlahan je suara dia macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu. Jadi Mak Jah pun macam tak sedar, jadi Mak Jah meronta, azan tu makin kuat. Jadi Mak Jah terkejut. Mak Jah tengok suami Mak Jah tengah azan dekat telinga Mak Jah. Jadi Mak Jah kata, apa berlaku kan, tak tahu. Rupanya anak-anak, Mak Jah dah kena rasuk dah. Rupanya masa Mak Jah baring tu, suami Mak Jah kata badan Mak Jah ni dia dah mengelupur tau, macam ayam yang kita dah
semelih, dia macam ni, lepas tu dia mengelupur macam tu. Dan tapi Mak Jah merasakan Mak Jah macam naik ke atas. Dia macam bila kita baring, kita terasa badan kita naik ke atas. Naik macam tu, naik. Mak Jah rasa badan Mak Jah naik macam tu bila dengar azan tu. Mak Jah rasa macam aku nak belayang ke mana. Dia seronok tau. Rasa macam seronoknya nak naik lagi macam tu lah. Tapi kita dengar orang azan. Jadi macam naik ke atas. Rupanya benda tu berlaku tak tahulah berapa lama. Suami Mak Jah tak tahulah apa dia baca. Dia nasiblah Mak Jah bawa suami. Bayangkanlah kalau Mak Jah seorang duduk dalam bilik tu, tak ada siapa boleh sedarkan Mak Jah. Mak Jah kena rasuk. Wallahu alam lah apa berlaku kan. Selalunya orang kena rasuk ni sama ada dia nak lari, nak terjun, buka sliding door ke apa ke. Mak Jah wallahu alam. Allah selamatkan Mak Jah. Jadi bila tu Mak Jah rasa macam mengelupur. Dia kata agak lama juga. Dia kata dia baca ayat kursi, segala ayat macam-macam dibaca. Dia azan penyudahnya. Rupanya ini adalah kali pertama Mak Jah kena. Ini bukan kali pertama anak-anak. Ini kali kedua Mak Jah kena rasuk. Bayangkanlah anak-anak, banyak dah Mak Jah berlakon filem dekat ialah filem tempatan dan drama. Alhamdulillah tak pernah kena rasuk. Tapi berlakon filem Itali ni sampai kena rasuk Mak Jah. Ialah cerita tu bukanlah cerita hantu pun. Dia cerita percintaan lah. Cerita perjalanan anak mencari ayah. Macam tu je lah. Tapi Mak Jah dah kena rasuk. Jadi kan Mak Jah pun tak tahu apa berlaku. Tapi itulah orang kata bila ditakdirkan benda tu nak berlaku, dia berlaku juga. Itulah pengajaran yang Mak Jah dapat dalam filem Ababu Morto ni. Dan inilah saja yang dapat Mak Jah kongsikan bersama anak-anak dan cucu-cucu tercinta di luar sana. Apapun Mak Jah mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak dan juga cucu yang sudi menyokong, yang sentiasa memberi komen yang positif kepada Mak Jah. Jadi sebelum Mak Jah mengundur diri, Mak Jah nak pesan satu ya anak-anak. Jangan leka hidup di dunia ni, kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.